Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Aku ucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton. Aku doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini akak akan sampaikan dua kisah seram di mana kisah seram tersebut telah dikongsikan oleh dua orang subscriber. Kalau korang sudi untuk dengar, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak mulakan kisah seram yang pertama dari subscriber yang pertama, di mana kisah ini telah dikongsikan oleh Fiz. Untuk pengetahuan korang, Fiz ni berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Akak ucapkan jutaan terima kasih kepada Fiz kerana sudi berkongsi cerita. Fiz dia nak kongsikan pengalaman yang dia sendiri lalui tau korang, di mana pengalaman ni berlaku 11 tahun yang lalu. Pada waktu tu Fiz berumur sekitar 20-an macam tu lah. Masa tu Fiz sedang belajar di salah sebuah IPTA yang terletak di Kota Kinabalu. Pada masa tu dia mempunyai seorang kawan baik yang bernama Man, bukan nama sebenar. Yang mana Man pada masa tu juga sedang belajar di IPTA yang sama. Okey, kisah ni berlaku sewaktu mereka belajar dalam semester keempat. Pada waktu tu mereka sedang bercuti, orang kata cuti semester. Selepas menamatkan latihan industri atau praktikal, pada masa yang sama mereka ni sedang menyiapkan laporan latihan industri tau. Pada satu hari, Man dia tiba-tiba menghubungi Fiz. Dia minta Fiz untuk datang ke rumah sewa dia di sebuah rumah flat yang terletak di tingkat 3 untuk menemani dia dan sepupu dia yang merupakan seorang perempuan. So, oleh kerana sepupu dia tu perempuan, sebab itulah makanya si Man ni ajak Fiz untuk temankan dia sekali. Sepupu dia ni nama sepupu Man lah. Nama dia Zira, bukan nama sebenar tau. Man minta supaya Fiz datang ke rumah dia sebab kebetulan pada masa tu Zira ni dia ada penyakit pelik dengan kelakuan yang memang sangat pelik korang. Kelakuan Zira boleh dikatakan ada kaitan dengan gangguan makhluk halus. Man pada waktu tu dia tak berani nak menghadapi situasi tersebut, apatah lagi dia nak menjaga Zira seorang diri kan. Memang taklah sama sekali. Bila dia tengok kelakuan pelik Zira pun, dia dah rasa macam meremang. Apatah lagi dia nak terus stay dekat rumah tu dengan karakter atau gelagat Zira yang macam tu. So sebab itulah dia minta bantuan daripada Fiz. Selepas dihubungi oleh Man, pada malam tu Fiz dia dihantar oleh sepupu dia ke rumah Man. Sebab pada masa tu Fiz dia masih lagi belum ada lesen memandu. Kebetulan pula kereta motor semua dia memang tak ada pada waktu tu kan. So bila dah sampai ke rumah sewa Man, keadaan rumah pada masa tu sungguh suram. Suram sangat. Berbeza keadaan rumah tu pada hari-hari sebelum ni. Hari sebelum ni kalau Fiz pergi je dekat rumah tu, Fiz rasa rumah tu ada juga aura macam rumah tak adalah suram sampai macam tu sekali kan. Man dia bawa Fiz masuk ke dalam bilik Zira ni. Dia nak tunjukkan apa yang berlaku pada Zira ni. Jadi bila Man ni dia bawa Fiz pergi ke bilik sorry korang silap, bilik Zira, confuse sekejap. Selepas mereka masuk ke dalam bilik Zira ni,
Fiz dia melihat Zira tengah duduk dekat satu sudut bilik sambil memeluk lutut dengan kepala dia tundukkan tau. Dia macam ketakutan tau. Man dia bagi tahu Fiz bahawasanya Zira datang nak menumpang dekat rumah sewa dia sebab Zira ni dia ada urusan dekat bandar kan. Sambil tu dia nak cari orang yang pandai merawat penyakit gangguan makhluk halus yang memang dah dialami oleh Zira. Zira dia bukannya stay kat rumah tu, dia hanya tumpang je. Pada masa tu Fiz dia mendengar bunyi ayat ruqyah berkumandang tau dalam bilik tempat Fiz berdiri sekarang. Maksudnya dalam bilik Zira tu lah kan. Jadi Man ni dia sentiasa bukakan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat ruqyah macam tu untuk tenangkan si Zira ni. Fiz dia tengok Zira tu memang betul lah hanya duduk di satu sudut bilik tu sambil tu peluk lutut. Lepas tu ada dengar tau suara tangisan halus. Kejap halus, kejap kasar macam tu lah. Man dia beritahu pada Fiz selepas je maghrib Zira akan berkelakuan macam tu. Keadaan Zira akan jadi seperti tu. Sebenarnya Zira dah lama tak lalui situasi macam tu. Dah beberapa malam sebelum Fiz datang ke rumah dia. So pada malam tu mereka hanya membiarkan Zira duduk di sudut bilik sambil menangis. Dah tak boleh nak buat apa kan. Korang difikir-fikirkan memang tak tahulah nak buat apa. Masa tu tak adalah pula dia terlintas nak panggilkan ustaz ke apa ke. Dia cuba nak handle sendiri tau. Fiz dengan Man ni dia duduk je lah dekat bilik yang sama tu memerhatikan si Zira ni sebab dia risau kan si Zira ni mengambil tindakan yang drastik, cuba mencederakan diri atau seumpama dengannya. Sambil-sambil tu dia berborak. Lepas tu sambil-sambil tu juga dia berkira-kira lah, berbincang apa yang dia nak buat dengan keadaan Zira ni, apa yang perlu dia buat selepas tu. Macam tu lah berbincang-bincang kan. So Man minta tolong Fiz untuk cari ikhtiar lah untuk bantu mereka pada malam tu. Sebab Fiz ni dia adalah basic sikit-sikit kan macam mana nak handle situasi macam tu. Fiz dia menyuruh balik semula Man ni buatkan air penawar, kemudian berikan kepada Zira ni. Mana tahulah dapat membantu kan. Tapi sebaliknya Man pula yang minta Fiz buat perkara tersebut sebab dia tak tahu pun nak baca apa, nak buat macam mana air penawar tu kan. So dia minta tolong kan kepada Fiz ni, berbekalkan keimanan, lepas tu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fiz dia pun ambil lah air, lepas tu dia selawat syifa, lepas tu dihembuskan ke dalam air tersebut. Pada masa tu Fiz dia memang didoakan, dipohon kepada Allah SWT untuk melindungi, untuk bantu mereka yang berada dalam situasi tersebut. Masa tu Man dia beri Zira air yang telah dibacakan dengan selawat syifa oleh Fiz tau. Zira dia seolah-olah macam tersedak pada waktu tu. Fiz pun tak pastilah sama ada itu kesan daripada air penawar tersebut atau Zira memang kebetulan nak tersedak kan. Sepanjang malam tersebut Fiz dan Man dia berjaga untuk mengawasi Zira yang masih lagi duduk dalam keadaan yang sama di tempat yang sama sambil menangis. Keadaan ni berlanjutan sehingga subuh. Mereka hanya tidur selepas subuh, selepas Zira ni tertidur. Fiz dia stay kat sana, dia tinggal kat sana beberapa hari untuk temankan mereka tengok situasi macam mana kan. Sepanjang dia stay dekat sana, pada waktu siang ni Zira berkelakuan normal seperti biasa, tak ada apa pun yang terjadi. Zira boleh masak, dia boleh bersembang, bercerita dengan mereka ni, nampak normal. Tapi selepas di maghrib, mereka semua akan masuk bilik masing-masing lah kan, nak solat maghrib apa semua kan. So masa tu lah Zira dia akan berkelakuan pelik. Dia akan stay di satu sudut bilik dia tu sambil peluk lutut, sambil menangis, sambil terketar-ketar macam tu lah. Dia akan jadi macam tu setiap kali masuk bilik dia tu selepas azan maghrib. Maksudnya kalau siang hari tu semuanya okey lagi kan. Sambil tu jugalah ayat ruqyah sentiasa berkumandang setiap malam di laptop Man tau, untuk membantu Zira tenangkan diri dia sekaligus sebagai pendinding untuk makhluk-makhluk halus yang datang tau. Mereka hanya tukar, mereka hanya tidur selepas subuh.
perkara ni terjadi setiap malam semasa Fiz tinggal dekat sana. Ada suatu malam, macam biasa je, mereka akan duduk dalam bilik masing-masing. Tapi malam tu, mereka sengaja biarkan pintu bilik masing-masing terbuka. Sebab kebetulan malam tu memang dia hawa panas kan. So, mereka tak rasa untuk berada dalam bilik kedap. Jadi, tingkap tu memang sengaja mereka buka. Tingkap bilik, pintu bilik. Tingkap rumah pun mereka memang sengaja buka untuk biarkan angin malam tu masuk ke dalam rumah untuk sejukkan hawa dalam rumah pada waktu tu. Sewaktu Fiz dengan Man ni berborak, tiba-tiba Zira berdiri tau. Lepas tu, Zira ni dia berjalan perlahan-lahan menuju ke arah tingkap rumah yang terbuka. Korang boleh bayangkan tak? Akak fikir masa akak baca kan, macam nak bunuh diri, risau juga kan? Tapi tak korang. Sebenarnya, tingkap yang dia pergi tu bukan tingkap bilik tau, tingkap rumah. Fiz dengan Man ni, dia hanya perhatikan je kelakuan pelik si Zira ni. Sebaik je sampai dekat depan tingkap tersebut yang memang terkangkang terbuka, Zira tiba-tiba jatuh pingsan. Fiz dengan Man dia jadi panik sekejap. Mereka bergegas tau mendapatkan Zira yang memang dah terbaring dekat lantai dekat situ. Lepas tu Man dia pindahkan Zira secara perlahan ke tempat ruang tamu kan. Pada masa tu ruang tamu rumah tersebut memang kosong, tak ada perabot. Mereka kan bujang, so memang tak ada perabot. Fiz dia hanya memerhatikan keadaan Zira yang sedang terbaring pingsan sambil dia fikir apa yang patut dia buat dalam keadaan yang agak huru-hara tu. Tanpa Fiz perasan masa tu jugalah Man dia dah keluar rumah untuk dapatkan bantuan. Man dia kembali ke rumah tu, dia bawa seorang makcik tau. Makcik tu minta seulas bawang putih. Lepas tu bawang putih tu makcik tu ramas. Sambil tu makcik tu bacakan sesuatu tau. Tukar mak ambil lah mulut makcik tu bacakan sesuatu. Bila ditanya, makcik tu cakap dia baca selawat Nabi. Dia baca lah 3 kul macam tu kan. Selepas tu dia picit-picitkan ibu jari si Zira ni. Semasa bawang putih yang digenggam oleh makcik tu terkena dekat ibu jari kaki Zira ni, Zira bagi respon tau. Badan dia menggeliat sambil kaki dia tu ditarik-tarik seolah dia minta lah ibu jari kaki dia tu dilepaskan oleh makcik tersebut tau. Sambil mengerang, sakit, berhentilah sakit, jangan buat macam ni kan. Dia macam cuba untuk melawan tau. Makcik tu dia bagi tahu kepada mereka ni bahawa Zira ni mungkin terkena gangguan jin. Makcik tu sekali lagi cuba nak dekatkan bawang putih yang ada dalam tangan dia tu ke arah ibu jari si Zira ni. Zira dalam keadaan yang masih lagi terbaring, ditarik kaki dia, disentak kaki dia. Lepas tu dia menjauhi daripada tersentuh bawang putih tersebut tau. Dia macam bawang putih tu dia macam agak tajam-tajam. Akak pernah lalui, jangan kata tak. Bila dalam keadaan macam tu, kita akan rasa seperti seolah-olah dicucuk dengan paku, dicucuk dengan benda tajam tau. Yang tak lalui memang tak akan rasa. Walaupun pada masa tu bawang tu dia tak menyentuh kaki Zira, tapi Zira macam akak cakap kan, dia rasa bawang putih tu yang dekat kaki tu macam mencucuk-cucuk tau kaki dia. Sedangkan pada masa tu mata Zira ni tertutup. Dia bukan nampak pun makcik tu nak buat apa, nak letakkan bawang putih tu, tapi dia boleh rasa. Nampak tak permainan benda-benda syaitan iblis kan? Zira masa tu dipapah oleh makcik tersebut, makcik tadi, dengan Man untuk masuk ke dalam bilik. Makcik tu dia bertanya kepada Zira apa yang Zira nampak, dalam keadaan Zira masih lagi boleh balas pada pertanyaan makcik. Nampak macam okey lagi, nampak normal lagi, boleh kenal makcik semua kan. So sambil menangis, Zira dia bagi tahu bahawa dia nampak banyak makhluk-makhluk yang menakutkan dekat dalam bilik tempat dia tumpang tu tau. Fiz dengan Man dia hanya saling berpandangan antara satu sama lain. Sebab mereka tak nampak, yang nampak cuma Zira sahaja. Hanya Zira sahaja yang melalui situasi tersebut. Tanpa mereka sedari, masa tu jam dah pun menghampiri pukul 2 pagi. Dah ngongek dengan makcik duk berubat apa semua tu. Makcik tu pun menghubungi anak dia untuk datang ke rumah tersebut.
Sambil tu dia pesan dekat anak dia supaya bawa tahu sebotol air penawar yang memang makcik ambil air penawar tu khas daripada seorang perawat dah standby kat rumah kan. So selepas saja anak makcik tu sampai kat rumah tu, makcik tu pun ambil lah air penawar yang dibawa oleh anak dia tu. Lepas tu dia renjiskan lah kepada Zira ni, adalah dia baca selawat Nabi apa semua kan. Lepas tu dia renjiskan dalam bilik apa semua. Lepas tu keadaan Zira nampaklah different dia, nampak agak tenang selepas air penawar tu direnjis. Makcik tu dia minta mereka ni supaya bawa Zira untuk ikut dia ke rumah perawat perubatan Islam tersebut, yang dia kenal di sebuah daerah lain dengan menggunakan kereta anak dia. Nasib baiklah anak dia datang dengan kereta. Makcik tu pun dia papahkan si Zira ni, sambil tu dia peluk lah kan si Zira ni. Dia macam nak cakap dengan orang, Zira ni dia tak nak tengok sana, tak nak tengok sini. Dia macam nak tutup pandangan dia daripada sesuatu tau. Zira dia pelukkan pada makcik tu sambil berjalan keluar dari rumah tu kan, untuk turun anak tangga pula. Mereka kan duduk tingkat berapa tadi, tingkat 3 kan. Man dengan anak makcik tu berjalan dekat depan, makcik dengan Zira berjalan dekat tengah-tengah. Fiz dia ikut daripada belakang. Sepanjang berjalan turun anak tangga tu, Zira dia hanya menangis je. Sambil tu dia tekuk muka dia dekat dada makcik tu. Lepas tu dia bagi tahu makcik tu yang dia nampak banyak makhluk menakutkan. Ada yang macam tu, ada yang macam ni, berdiri di sepanjang tepi tangga tu tau. Makcik tu minta anak dia ni renjiskan air penawar dekat sekitar laluan tangga tu. Lepas tu Zira dia agak tenang sikit. Bila dah direnjis air tu, masa nak hampir dekat ground floor, Fiz yang pada waktu tu dia berjalan belakang Zira kan, dia bacakanlah selawat sifar, dia cuba nak membantu. Lepas tu Fiz hembuskanlah dekat belakang tengkuk Zira ni, sebab dia kan belakang Zira je. Tapi selepas dia selesai hembus tu, tiba-tiba pula dah Zira ni pengsan dekat situ. Mereka terpaksa lah angkat si Zira ni untuk naik semula masuk dalam rumah. Tak bolehlah dibiarkan pingsan dekat situ. Akak pun terasa juga kan, kenapa tak masuk kereta tu pergi rumah pengamal perubatan. Tapi itulah yang berlaku. Kita tak boleh nak rancang, tak boleh nak buat apa. Lepas tu dia bawa balik semula, naik ke atas rumah. Bila Zira ni dah sedar, dia bagi tahulah masa tu tengkuk dia ni rasa sakit. Mungkin jugalah tu kesan selepas apa yang Fiz buat. Fiz bacakan kat situ. Lepas tu bila Fiz ni selawat syifa apa semua hembuskan kat tengkuk Zira ni, tapi perkara tu Fiz hanya diamkan je. Dia tak nak bagi tahu pada sesiapa waktu tu. Dia rasa bersalah jugalah, sebab dia seolah-olah macam dah menyusahkan mereka tau. Mana taknya terpaksa bawa Zira tu yang pengsan tu naik semula ke tingkat 3. Lepas tu turun balik semula dekat bawah bila dah okey. Selepas tu mereka kena bergerak semula. Macam tu lah nak pergi ke rumah perawat perubatan tu kan. Sepanjang perjalanan mereka pergi ke sana, Fiz dia berdoa supaya tak adalah gangguan kehadiran apa-apa perkara yang mungkin nak menghalang perjalanan mereka. Syukur Alhamdulillah mereka berjaya sampai di rumah perawat perubatan tersebut sekitar pukul 4 pagi. Pada masa tu ada beberapa orang yang datang ke rumah perawat tersebut tau. Mereka ni sama-sama juga nak minta rawatan. So perawat tu bagi tahu mereka bahawa ada sesuatu sebenarnya yang menompang pada Zira. Benda tu hanya menompang je, kata perawat perubatan tu. Selepas selesai mendapatkan rawatan, mereka balik semula ke rumah. Dan keadaan Zira dia mulai agak stabil. Pada keesokan harinya, ni siang hari, Zira dibagi tahu dekat Man, dibagi tahu pada Fiz bahawasanya pada malam kejadian sebelum dia pengsan dekat depan tingkap rumah tu, dia ada dengar tau nama dia dipanggil dari arah tingkap yang terbuka. Berkali-kali nama dipanggil, Zira, Zira, Zira. Lepas tu bila dia sampai dekat depan tingkap tu, dia hanya nampak seseorang macam orang lah, sesuatu yang menyerupai diri dia sendiri sedang berdiri di luar tingkap sambil memanggil-manggil nama dia. Cuba korang imagine kan, ada logiknya tak kat situ? Sebab rumah tingkat 3 dan orang tu berdiri betul-betul dekat luar tingkap menyerupai betul kepada Zira. Mana tak pengsan? Kalau akak pun maybe lah akak akan pengsan.
Seolah-olah masa tu Zira dirasakan macam diri dia memanggil diri dia sendiri macam tu lah. Selepas tu lah berlakunya adingan dia pengsan. Selepas kejadian tersebut, Fiz dia tinggal stay juga kat rumah tu untuk 2 malam lagi. Bila keadaan dah stabil, lepas tu si Zira ni pun dia dah balik ke rumah dia kan. Semuanya dah okey apa semua. Barulah si Fiz ni dia balik ke rumah dia semula. Macam tu lah dia bantu kawan dia. So Fiz dengan Man ni dia masih stay berkawan sehingga sekarang tau. Dan Man sudah pun berkahwin dan sudah mempunyai 2 orang cahaya mata. Sedangkan Fiz masih lagi membujang. Macam tu lah untuk kisah yang pertama. Akak teruskan dengan perkongsian kisah seram dari seorang lagi subscriber. Subscriber ni dikenali sebagai Juraini. Untuk pengetahuan korang, Juraini ni dia berasal dari Kalimantan. Tapi sekarang dia dah stay tinggal di negeri Kelantan. Juraini ni sering berkongsi cerita kepada Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada Kak Juraini. Cerita yang dikongsikan pada kali ini mengenai anak hantu hujan panas yang dipelihara oleh seseorang dari kecil lagi, dari baby sampai dah besar. Okey, story ni ayah dan ibu Juraini yang ceritakan semula kepada Kak Juraini. Macam tu lah. Kerana menurut Kak Juraini ni, anak hantu tu kawan kepada ayah dan ibu dia. Sampai sekarang cucu hantu tu masih lagi ada. Kisahnya tu katanya tentang penerokaan tanah. Masa tu adalah tanah yang nak diteroka untuk dijadikan tempat menanam padi huma di kampung Kak Juraini pada satu masa dulu-dulu macam tu lah. Masa tu Kak Juraini dia masih lagi kecil, tapi dia boleh ingat tau. Masa tu dalam tahun 70-an, macam tu lah. Orang-orang di kampung Kak Juraini ni semua berebut-rebut nak buka tanah baru untuk dijadikan tempat menanam padi huma. Jadi setiap tahun di tempat Kak Juraini ni pada era tahun tersebut memang berlumba-lumba lah, boleh dikatakan masing-masing semua nak teroka tanah. Itu jugalah yang berlaku di Semenanjung kan. So nak dijadikan cerita, ada sepasang suami isteri ni yang dah lama berkahwin tau, tapi tak juga memiliki anak, tak dikurniakan anak. Walaupun tak ada anak, pasangan suami isteri tu dia tetap bahagia, dia tetap juga bersyukur, dia tetap bersabar menanti. Manalah tahu kan, selepas tu ada rezeki dia, boleh timbang cahaya matahari pula dah, boleh timbang cahaya mata kan. So satu pagi tu lah, mereka suami isteri tu lah, dia sepakat nak pergi buka tanah yang baru. Dia nak teroka tanah tu untuk tanam padi huma tu. Jadi pada satu pagi tu bersiap-siaplah suami isteri tu turun dari rumah. Awal pagi lagi mereka dah pun menuju ke tempat yang nak dijadikan pot baru untuk bercucuk tanam tu. Jarak tempat tanah yang nak diusahakan tu jauh juga tahu korang. Memang jauh. Mana tak jauhnya nak sampai ke tanah baru tu, mereka perlu naik perahu melalui pula satu anak sungai. Macam tu lah. Sebab tu lah mereka tu turun dari rumah awal pagi. Awalnya tu bukannya dalam keadaan cerah tanah baru nak gerak. Tak. Maksudnya selesai solat subuh, tanah tu masih lagi gelap. Mereka dah pun bergerak. Awal lagi kan. So mereka pun meneruskan perjalanan mereka pada waktu tu dalam keadaan yang masih gelap. Maklumlah jauh kan. Kadang-kadang tu pula mereka akan bermalam tau, 2 hari dekat tempat tanah baru tu. Lepas 2 hari barulah mereka tu akan balik semula ke rumah. Macam tu lah. Kadang-kadang mereka akan stay tidur dekat tanah baru tu dalam seminggu tau. Macam tu. Tak ada anak, tak ada komitmen nak buat, kita boleh lah kan pergi ulang-alik macam tu, stay dekat tempat yang serba kekurangan macam tu, boleh lah kan. Nak tidur baring apa semua ala kadar je. Ada pondok biasa pun kira jadilah kan. Janji dapat berteduh untuk jimatkan masa ulang-alik mereka untuk mengerjakan
tanah baru tersebut. Macam itulah rutin mereka sejak tanah baru tu diusahakan. Satu hari, setibanya mereka di tanah baru tu, alangkah terkejutnya isteri pasangan tu. Bila dia sampai je dekat pondok yang mereka selalu bermalam tu, ada seorang baby tau. Baby yang masih lagi merah, sedang menangis dengan tali pusat tak dipotong lagi. Dalam hutan tu ada ke orang nak buang baby orang? Pelik. Tapi itulah kebenaran dia. Pasangan tu dia tergamam, dia saling berpandangan antara satu sama lain. Tak terkejut korang kalau kita sendirilah pergi di tempat yang memang jauh daripada orang, tiba-tiba lah datang dari mana lah baby ni, tanah hantu kan. So dalam hati mereka ni ada kerisauan lah, tertanya juga, baby siapa pula lah letak kat situ. Padahal mereka tahu dalam kawasan tanah yang baru diteroka tu manalah ada perkampungan jauh. Kampung mereka sendiri pun kena lalu pada anak sungai. Baru sampai kampung orang lain, apatah lagi dah rupa macam tu kampung tak ada orang. Tentulah tak ada yang tinggal berdekatan. Memang tak ada lah kan. Suami isteri tu terdiam, tak tahu nak cakap apa. Dah terkelu dah lidah dia, tak tahulah nak buat apa pada masa tu. Tiba-tiba pula dalam hati si isteri ni, dirasakan mungkin itu adalah anugerah Tuhan untuk dia dan suami dia. Mereka ni dah lama kahwin tapi belum ada rezeki nak ada anak kan. Mungkin inilah peluang dia, inilah anugerah yang diberikan kepada dia untuk dijaga tau. Bisik hati si isteri ni lah. Si isteri pun dia buka lah mulut dia pada suami dia. Mungkin ni anugerah Tuhan pada kita bang. Kita ambil aja ya bang. Baby ni kita bawa pulang ya bang. Boleh lah bang. Saya pun sudah berkenan sama baby ni. Cepat tengok tu. Alahai bang, manisnya baby ni. Si suami pun dia ngangguk-nganggukkan kepala dia, tanda setuju. Dah dipujuk-pujuk si isteri, mana tak setujunya. Lepas tu mereka pun bawa lah balik baby tu bersama-sama balik ke rumah. Tak jadilah mereka nak buat kerja, nak bermalam dekat tempat tu pada waktu tu. Sampai je kat rumah, baby tu dia mandikan macam biasa, dia ikut cara Islam. Lepas tu dia bagi nama hitam, sebab itu je yang ada petunjuk kan, baby tu gelap. So dibagilah nama hitam. Cukup je 40 hari, terus baby tu ditepung tawa. Macam pelepas macam tu lah kan. Ada satu malam, isteri pasangan tu dia mimpi tau. Dia mimpi ibu kepada baby tu datang dalam mimpi dia sambil berkata kepada dia, "Memang sengaja saya tinggal anak saya. Jagalah baik-baik anak saya dan keturunan saya. Keturunan saya tu adalah hantu hujan panas." Macam itulah pesan ibu baby tu kepada isteri pasangan tu. So dah dapat mimpi macam tu, adalah rasa macam pelik, was-was, keliru. Rasa macam mimpi tu mainan tidur, bercampur bau lah semua rasa yang ada kat situ tau. Masa anak tu berumur dalam 7 tahun, macam tu lah. Kalau ada hujan panas pada waktu tu, pasti budak tu dah tak tahu ke mana dah hilang dah. Boleh dikatakan hampir setiap malam budak tu hilang tak ke mana. Ke mana saja dia pergi. Tapi yang pastinya bila diperiksa di tempat tidur memang tak ada. Pagi barulah dia reti balik rumah. Isteri pasangan tu dia selalu sangat rasa rungsing. Bukannya apa, takut-takutlah ada masalah. Tapi bila si ibu yang menjaga tu bertanya kepada anaknya tu, anaknya tak jawab. Diam aja hingga umur si anak tu 17 tahun tetap sama. Tetap juga tak jawab, diam, terdiam macam tu je. Ibu yang duk jaga dia tu duk tanya jugalah, "Kemana saja kamu ni Tam? Kamu selalu saja tak pulang rumah. Bila ditanya, kamu diam aja. Ibu lagi risau sama kamu. Cobalah kasih tahu sama ibu, kemana saja kamu pergi." Bila ditanya dan didesak ibu dia, anak tu sebenarnya nak sangat ceritakan kepada ibu dia. Sebab dah lama sangat dia simpan rahsia perihal diri dia tu. Dari kecil membawa sampai ke besar. Ibu dia tu pula selalu sangat bertanya. Dia pula memang tak jawab.
Kali ni dia jawab tau. Jadi dah adalah tu peningkatan positif kan. Sebenarnya Bu, saya memasang jerat di tempat jauh. Jawab si anak pada masa tu. Lembut je anak ni jawab. Ibu dia tanya lagi, di mana tu? Di kotak Bu. Ibu, di sana banyak sekali rusa-rusa yang ada. Banyak sekali. Ada rusa yang gemuk, ada yang kurus. Macam-macam saiz ada Bu. Tinggal pilih saja. Tapi jarang-jarang manusia. Jawab si anak. Dia jawab macam tu. Tak terkejut korang? Jarang-jarang manusia. Dan nama rusa, tiba-tiba jarang-jarang manusia pula. Apa ke benda semua tu? Ibu dia pun terkejut. Akak lagi lah terkejut. Ibu dia pun terus bertanya, Masakan rusa sama manusia tinggal sekali? Benaran ni? macam ni Bu, saya jelaskan ya. Yang rusa adalah orang-orang Cina. Yang manusia itu orang Islam. Yang ibadahnya tu kuat sekali. Ibunya hanya angguk kepala, pura-pura faham. Padahal memang tak faham pun. Akak pun memang tak faham. Sejak daripada hari tu, ibu dia dah tak pernah lagi nak tanya ke mana dia nak hilang, ke mana dia nak pergi. Risau jugalah dalam diri ibu dia tu. Anaknya tu akan tambah lagi memberatkan fikiran dia bila bagi jawapan yang lebih pelik, yang lebih tak masuk akal tau. Tak ada ke lepas tu dia nak berfikir-fikir lagi apalah maksud anak dia ni kan. Ada satu hari tu, masa ayah Kak Juraini ni berjalan-jalan dengan si hitam ni, budak pelik tu, tiba-tiba je dia hilang. Tak tahu ke mana. Jenuh lah ayah Kak Juraini ni panggil. Cari jugalah tapi tak jumpa. Lepas tu bila ayah Kak Juraini ni jumpa semula si hitam tu, ayah Kak Juraini tanyalah pada si hitam, ke mana kamu Tam? Tiba-tiba hilang. Aku ngobatin orang sakit itu, jawab hitam selamba je. Sebenarnya hitam tu merupakan ketua suku dalam alam gaib. Suku hantu, hujan panas macam tu lah. Dia tu pandai mengubati orang tau. Siapa je yang sakit, kalau jumpa hitam, insyaAllah berubat dengan dia, boleh sembuh insyaAllah lah. Walaupun hitam tu dikatakan anak hantu lah, hantu hujan panas kan. Tapi hitam dia tak tinggal solat. Dia stay solat, lepas tu dia mengaji. Dekat alam gaib katanya tu, adatnya si hitam tu, dia selalulah bercerita dengan ayah pada Kak Juraini ni. Kalau buat kesalahan tu, dendanya, hukumannya memang mengikut pada kesalahan. Seseorang tu kalau buat salah, dia tak ada maaf. Dia tak ada dah nak deal tak ada dah. Kalau hukuman bunuh tu mesti jatuhnya bunuh. Dia tak ada dah nak buat rayuan pun, memang tak ada. Macam tu lah hitam setiap kali dia bercerita. Dia bercerita kepada ayah Kak Juraini ni tau. Lepas tu hitam dia bagi tahu lah, di alam sana lah kan, dia pun ada isteri, dia ada anak, dia sama juga, macam tu juga, kahwin juga. Memang hitam ni manusia sebenarnya. Cuma kalau anak hantu ni kita boleh tengok tau, daripada bibir atas dia tu tak ada sama sekali lurah. Tak ada lurah bibir bahagian atas ni kan. Yang macam garisan macam tu kan. Tapi hitam ni dia tak ada alur kat atas bibir dia. Semua sama je, rata je macam tu kan. Sehinggalah dekat hitam nak meninggal macam tu lah, dia dah dekat-dekat meninggal kan, dia pesan pada anak dengan isteri dia tu, kalau dia mati tolong cucukkan jarum pada ubun-ubun ibu jari kaki dia, dua-dua belah lah macam tu. Lepas tu hitam dia meninggal dunia. Lepas tu tak adalah masalah yang berlaku sampai sekarang. Jadi keturunan hitam ni masih ada lagi dekat kampung Kak Juraimi ni. Mungkin sekarang anak dia masih ada lagi. Maksudnya kalau dari segi penceritaannya tu, si hitam ni sebenarnya berkahwin dengan manusia kan. Kalau diikutkan cerita mengenai si hitam ni panjang lebar lagi. Tapi inilah yang dapat dikupaskan oleh Kak Juraimi. Jadi dia ceritakan setakat tu lah, macam pendek macam tu sehingga si hitam ni meninggal. Tapi dia lupa pula nak mention tadi kan, masa hitam hilang, masa dia kecil tu, ibu hitam ni dia terkejut tau bila dia tengok hitam. Kaki si hitam ni banyak sangat bukan mengandungi, macam mana, ada lumpur lah dekat kaki dia, lumpur. Lepas tu ada tanah melekat-lekat dekat kaki hitam kan. Seolah-olah macam hitam ni dia berjalan jauh,
setiap kali dia hilang, dia balik. Macam tu lah keadaan diri dia, penuh dengan lumpur, dengan tanah dekat kaki dia. Ibu dia tengok macam tu lah. Setiap kali hujan panas, setiap kali tu dia hilang. Setiap kali malam, setiap kali tu dah dia hilang. Gitu. Hitam ni dia bagi tahu dia sebenarnya keluar tu nak pasang pukat dengan kawan-kawan dia dekat dunia lain. Jawapan dia macam tu lah. Seolah-olah macam mana akak nak katakan, seolah-olah macam misteri lah. Hitam ni satu misteri tau. Bila seseorang yang menjaga satu-satu bayi yang tak diketahui asal usul dia, bayi tu pula membesar dan boleh bagi jawapan yang macam dunia lain, pergi ke tempat lain macam tu, bercerita perkara yang pelik-pelik, kita agak terkejut lah kan. Bukan dunia manusia kata dia, tapi dunia hantu macam tu lah. Sebab hitam ni dia kabarkan diri dia tu dari suku kaum hantu. Kalau dunia kita ni dipanggil penghulu lah kan, macam tu lah lebih kurang. Ada satu hari ni ibu hitam ni dia tengah asyik masak tau dekat dapur. So tiba-tiba je hitam ni datang dekat depan mata ibu dia. Tapi ibu dia tanya kepada hitam pada masa tu, Tam, apa yang kamu bawa tu? Ibu hitam dia tergamam tau bila dia tengok hitam tu sebenarnya sedang memikul peha manusia yang masih berdarah. Apa lagi? Ibu hitam pun dia terkejut. Dia berteriak, Ya Allah hitam, apa yang kamu bawa tu? Ibu hitam ni mengucap panjang, Astaghfirullah, Astaghfirullah, hitam tolong bawa keluar benda tu, bawa keluar lah. Hitam pun jawab, Ibu, hitam hanya bergurau. Cuba ibu tengok betul-betul. Tapi setelah ibu hitam tu tengok betul-betul, memang tak ada apa-apa pun yang hitam bawa. Tapi ibu hitam ni dia yakin sangat yang dia tengok tu memang betul-betul benar, bukan khayalan. Jadi sejak daripada hari tu, hitam dia dah tak pernah nak bergurau dengan ibu dia. Dia tak nak dah bergurau lagi kan dengan ibu dia macam tu. Sebab dia risau takut ibu dia tiba-tiba pula jatuh sakit ke. Dah bergurau tu agak kasar. Macam mana bawa apa kaki orang? Tak lah. Tapi hitam dia betul-betul lah dia bergurau. Dia memang sayang sangat pada ibu yang jaga dia tu dengan ayah dia. Walaupun dia tahu bahawasanya dia ni dijaga oleh ibu dengan ayah dia tu sebagai ibu angkat, ayah angkat sahaja. Tapi rasa sayang dia tu tetap sama macam dia sayangkan ibu dan ayah kandung dia. Macam tu lah. Ibu sebenar hitam ni dia nak hitam ni kembali ke alam hantu. Hitam yang tak mau, dia tak nak, dia menolak. Sebab hitam tahu manusia adalah makhluk Allah yang sangat sempurna dibandingkan dengan bangsa dia tahu. Okeylah korang, kalau kita dengar kisah ni macam tak masuk akal kan. Tapi inilah yang ayah dan ibu Kak Juraini ceritakan kepada Kak Juraini. Katanya lagi, hitam tu adalah kawan rapat ayah dan ibu Kak Juraini ni. Anak hitam dengan cucu hitam masih ada. Ada lagi. Sampai sekarang. Apapun kisah ni mengingatkan akak kepada satu kisah rakyat. Kisah-kisah rakyat kita kan. Iaitu kalau korang pernah tengok kisah anak buluh betung. Lebih kurang macam tu dah kan. So korang apapun setakat ni saja untuk kisah yang kedua. Akak minta sangat kita ambil sesuatu kisah tu, yang mana baik kita jadikan sebagai tauladan dan yang mana buruk kita jadikan sebagai sempadan. Tak semua story-story yang akak baca itu adalah story yang ada kesahihan dia. Akak tegaskan kat situ. Maksudnya sekarang ni mungkin ada story yang dia dicerita dari mulut ke mulut, ditambah dan ditolak. Macam itulah, apapun kita ambil pengajaran daripada setiap story-story yang kita dengar. So, yang mana tak elok, sama-sama kita tinggalkan, kita jangan ikut. Setakat tu saja untuk dua story akak pada kali ni. Setakat tu saja dua story akak untuk kali ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan jangan ikut perkara yang tak elok. Jangan lupa korang untuk like, share dan subscribe pada channel ni. Dan akak sudahi dengan ucapan terima kasih pada korang. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih.